الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Said Putra Haizam bin Said Hashim kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gemenur Iman bagi mengimarahkan bulan kemuliaan, bulan Ramadan dengan bermunajat pada pagi ini, pada pagi yang barokah ini. Sedar tak sedar kita telah memasuki 15 Ramadan. Syukur kerana Allah telah memilih kita duduk dalam halaqah ilmu untuk sama-sama kita bermunajat pada pagi ini dengan satu tajuk yang mendatangkan rasa kecintaan, iaitu munajat kekasih Allah. Yang saya hormati, lagi saya kasih hisab pentadbiran Gemenur Iman yang diurus takbir oleh Puan Hajar Rosniati binti Mansur, yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat pencinta ilmu, pencinta Al-Quran yang sentiasa istiqamah duduk di dalam halaqah ilmu, insya-Allah. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah munajat sahur kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Tanpa membuang masa, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. جزاكم الله خير. Terima kasih banyak kepada moderator. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita banyakkan syukur kepada Allah. Kerana limpah kurnia kasih sayang Allah Ta'ala, hakikatnya Allah yang himpun dengan kita pagi ni, walaupun bukan dalam keadaan zahir, walaupun kita berhimpun secara online, tapi hakikatnya perhimpunan ini ialah dengan izin Allah Ta'ala. Dan tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya hari ini berlalu mungkin asbab daripada doa kita semua. Kita doa sebelum daripada Ramadan, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami pada Ramadan. Alhamdulillah, berkat doa tu Allah Ta'ala telah makbulkan dan Allah Ta'ala telah pilih kita untuk masuk dalam bulan mulia ni, bulan Ramadan. Sebab tu ulama kita perlu anjur bila dah masuk Ramadan ni, kita tambah satu lagi doa. Kita doa Allahumma barik lana fi syahri Ramadan
wa ballighna lailatul qadr. Ya Allah, dekatkan kami dalam bulan Ramadan dan sampaikan kami untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sampai dan melangkah masuk dalam bulan Ramadan ini sebuah kebaikan yang besar daripada Allah. Tapi ramai orang yang bila dah masuk dalam Ramadan, masalahnya Ramadan pula tak berkat untuk dia. Macam mana boleh tak berkat pula? Ada orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji mungkin sebab dosa. Saya takut nak cakap benda ni sebab kita kadang-kadang tak nampak natijah dan kesan dosa tu. Sebenarnya dosa beri kesan pada hidup kita. Dosa beri kesan pada hidup kita. Ada satu orang sahabat Nabi, Sayyidina Wabisah radhiyallahu ta'ala anhu, disebut dalam kitab Dalail Nubuwah, bahkan dia telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan para sahabat, tengah bagi tazkirah dekat sahabat. Wabisah datang, tengok penuh sahabat duduk rapat-rapat ni. Jadi Wabisah pun daripada belakang berkerut dahi dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam majlis tu sedang bagi tazkirah. Tapi kerana Wabisah merasakan bahawa benda ni yang terbeban dalam hati dia cukup besar, apa yang dia buat? Dia telah melangkah sahabat seorang lagi depan dekat dengan Nabi. Satu orang sahabat telah tahan dia. Kata, Wabisah, kamu nak pergi mana? Maknanya lebih kurang, kalau main lambat ni duduk belakang lah, melangkah pergi depan, buat apa? Nabi SAW kata, biarkan dia. Sehingga akhirnya Wabisah radhiyallahu anhu telah melangkah sampai ke depan Nabi. Dia duduk di depan Nabi, keadaan tertunduk wajah dia. Tak tergamak pula nak tanya soalan. Dan Nabi tahu dia datang dengan satu beban masalah. Dan Nabi tengok kepada Sayyidina Wabisah radhiyallahu anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bagi tahu lebih kurang mafhum. Hadis ni panjang cerita ni, riwayat kisah ni, Al-Imam Baihaqi sebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang mafhum dia, wahai Wabisah, apakah kamu datang nak tanya berkenaan dengan dosa dan pahala? Wabisah radhiyallahu anhu angkat kepala dia, tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata, bahkan ya Rasulullah, ni lah yang terbeban dalam kepala aku. Dosa tu macam mana, pahala tu macam mana? Maknanya pada soalan ni ialah apa natijah dosa, apa natijah pahala. Nabi SAW beritahu dalam mafhum hadis ni, pahala ialah sesuatu benda, pahala ialah suatu perkara yang kamu buat yang mendatangkan keterangan dalam hati kamu. Kamu buat benda tu tenang, bahagia, seronok kamu rasa. Walaupun semua orang menentang kamu, walaupun semua orang tak puas hati pada kamu, walaupun semua orang lawan kamu, tapi kamu tahu kamu buat benda tu benda yang baik, benda tu yang Allah Ta'ala suka, Allah redha, walaupun orang tak suka. Orang kata macam-macam, itu pahala. Dosa pula satu perkara yang kamu buat, sehingga kamu rasa tak tenteram kerana perkara tu. Kamu rasa stres, kamu rasa macam ada masalah, something wrong somewhere ni, rasa tak betul ni. Walaupun satu dunia sokong kamu, walaupun semua kata tak ada masalah, betul, awak betul, tak apa. Tapi kita tahu betul salah, dosa. Itu natijah pada dosa. Sebab tu tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahniah kita dapat bangun dalam keadaan pukul 4 pagi. Luar biasa. Kuliah kalau tuan-tuan buat sebelum daripada Ramadan, alhamdulillah, kita gabima minta maaf Nur Gemar ni. Sebelum ni pun kita dah biasa buat program-program yang tengah-tengah malam macam ni. Dan alhamdulillah sambutan cukup hebat. Tuan-tuan, perkara ni bukan mudah. Berapa ramai orang, ibu-ibu sekalian yang sanggup bersengkang mata bangun tengah malam untuk menyempurnakan nafsu untuk maksiat mereka. Apa banyak kelab-kelab malam yang penuh di tengah-tengah malam untuk melayani nafsu dan kehendak keinginan mereka. Tapi betapa redanya Allah Subhanahu Wa Taala apabila melihat golongan-golongan hamba dia atas dasar cinta meletakkan segala kehendak nafsu dia di atas tilam katil yang empuk, bangun meninggalkan layanan dan keinginan jiwa untuk menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Tambah-tambah duduk dalam majlis macam ni, online pula tu. Oh, kena mengantuk tak kira ni kan ni. Ustaz ni cakap suara sentimental macam ni pula. Oh, ini semua mengundang untuk syahid ni. Tapi kerana kecintaan tu, kerana keinginan terhadap redha Allah tu, Allah firman dalam Quran, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. Mereka telah menjauhkan lambung tempat tidur mereka, katil mereka, tilam mereka yang empuk, yang sedap,
yang membuai layanan mimpi tu. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum, dalam keadaan mereka bermunajat kepada Tuhan mereka, berdoa kepada Tuhan mereka. Dalam keadaan dua perkara, dalam keadaan hati mereka ada dua benda, dalam keadaan takut dan harap. Hati mereka ada takut, hati mereka ada harap. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan momentum kita dalam Ramadan. Ini semua keberkatan Ramadan belaka. Dan apa natijah dosa kata para ulama? Dosa telah menjadi asbab. Apa ramai orang yang tak mampu, bukan kita bangun tengah malam, bahkan dia terikat, dia diikat dengan dosa-dosa. Dosa tu ikat dia daripada dia bangun. Bukan dia tak mau bangun, dia nak bangun. Tapi dosa tu ikat dah. Sebab tu tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, benda yang paling mahal, yang mana Nabi SAW sebut, Allah firman dalam hadis Qudsi, fi kulli laylah min akhiril layl, pada setiap malam, di akhir-akhir malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat dia paling mencurah-curah, dan Allah Ta'ala tanya 3 soalan. Hal min taib, ni ada tak siapa-siapa yang nak taubat ni? Ada tak siapa-siapa yang nak taubat ni? Aku sedang menanti untuk sempurnakan taubat dia. Saya minta maaf, ibu-ibu ada orang yang kata, taubat apa? Dosa apa? Tak tahu nak taubat. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bertaubat bukan hanya untuk orang yang berdosa. Apa yang Allah firman dalam Quran surah At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, tubu ilallah, taubatlah kamu pada Allah. Tubu ilallah, bertaubatlah kamu pada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha, taubatlah dengan taubat nasuha. Allah Ta'ala suruh orang yang beriman taubat, bukan orang kafir, bukan orang fasik, bukan orang dosa. Tak. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang benar hati dia, taubatlah pada Allah dengan taubat nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum, mudah-mudahan kata Allah, mudah-mudahan kami tukar semua dosa-dosa kamu jadi pahala, jadi kebaikan belaka. Sebab tu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dosa baginda? Baginda maksum. Baginda ialah orang yang tak ada dosa. Baginda ialah orang yang dibersihkan dan disucikan oleh Allah Ta'ala. Tapi malam-malam baginda berlalu dengan tangisan, linangan. Dalam keadaan hati baginda sentiasa bermunajat kepada Allah, pengharapan, sandaran kepada Allah Ta'ala. Sebab tu ibu-ibu, kalau diuji oleh Allah dengan macam-macam ujian, sepatutnya itulah yang menjadi kekuatan. Tanda Allah Ta'ala sayang kita. Allah Ta'ala bagi ujian, tekan, rotan kita. Supaya apa? Kita mampu mengalirkan air mata dalam munajat malam-malam kita. Apa ramai orang yang dia angkat tangan tak ada perasaan. Sebab apa? Dia pun tak ada ujian sangat. Dia rasa tak ada ujian pun sangat lah hidup ni. Jadi dia angkat tangan pun tak ada rasa apa pun. Tak ada rasa nak berdosa sangat lah. Minta ampun Ustaz, tak ada rasa dosa sangat. Itu doa. Yang pertama Allah tak kata apa tadi? Dalam hadis kursi tadi. Hal min taib, pada siapa-siapa yang ada nak taubat, aku sedang tunggu nak sempurnakan taubat dia. Yang kedua, hal min mustaghfir, ada siapa-siapa yang ada dosa, yang nak aku ampunkan dosa dia pada malam ni, aku nak bersihkan dia daripada dosa malam ni. Hal min dhi hajih, yang ketiga, ada siapa-siapa ada hajat dah, aku sedang hadir untuk menyempurnakan, untuk memberikan hajat dia, menyempurnakan hajat dia. Satu ibu rahmati Allah Ta'ala, kita bangun nak sahur ni, kita banyak berdoa kepada Allah. Nabi SAW tak berhenti doa. Dalam sebuah riwayat hadis, satu ketika Nabi SAW selesai dalam salat malam Nabi, datang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, isteri Nabi SAW, melihat Nabi yang dalam keadaan tasyahud, dah selesai dah ibadat malam Nabi. Sayyidatuna Aisyah datang dan bisik kat Nabi, ya Rasulullah, boleh tak tolong doakan saya? Boleh tak tolong doakan saya? Nabi angkat tangan, Nabi doa, Allahumma ighfir lil Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, tolonglah ampunkan dosa Aisyah yang sebelum, yang selepas, yang nampak, yang tak nampak, yang zahir, yang batin. Ampunkan semua, ya Allah. Sayyidatuna Aisyah dengar doa Nabi tadi, punya gembira dia, melompat kegembiraan dia, berlari, dan kemudian datang baring di riba Nabi SAW. Nabi tanya, wahai Aisyah, apakah kamu gembira dengan doa yang aku baca untuk kamu tadi? Aisyah kata, ya Rasulullah,
Siapa-siapa pun pasti akan gembira. Kalau itulah doa yang Tuhan bacakan untuk mereka. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, telah berlalu 1400 tahun malam yang lalu. 1400 tahun yang lalu telah berlalu. Apa kata Nabi? Nabi kata, wahai Aisyah, ketahuilah, inna hadhihi da'wati lil ummati fi kulli salah. Inilah doa, kata Nabi, yang aku bacakan untuk setiap daripada umat aku. Setiap kali selesai solat aku. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, walaupun umat ni nyenyak tidur tengah malam, melayani buayan keindahan mimpi dan kesibukan mengantuk malam dan keadaan sebahagian dan melayani maksiat pada waktu malam. 1400 tahun yang lepas Nabi risaukan kita yang sedang tidur dengan dosa sampai Nabi tak boleh nak tidur. Nabi bangun tengah malam. Bukan Nabi doa untuk dosa Nabi. Nabi SAW tak ada dosa. Nabi ma'asum. Nabi SAW sempurna, dibersihkan oleh Allah daripada dosa. Tapi Nabi doa, Allahumma ghafir lil ummati. Allahumma ghafir lil ummati. Allahumma ghafir lil ummati. Allahumma ghafir lil ummati. Allah. Tolong ampun dosa umat aku, ya Allah. Tolong ampun dosa umat aku, ya Allah. Tolong ampun dosa umat aku. Nabi doa, Allahumma hadi ummati. Allahumma hadi ummati. Allahumma hadi ummati. Allah, tolong bagi hidayah pada umat aku. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tak kala kita orang Islam nak sibuk tidur kadang-kadang. Kita lupa apa ramai orang bukan Islam sedang mati tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan kita kena ingat bukan hanya bulan kita orang Islam. Ramadan ialah bulan untuk seluruh manusia, hatta orang yang bukan Islam sekalipun. Ya, mereka bukan Islam sekarang ni. Tapi kalau Nabi SAW ada hari ni, pasti Nabi akan risau macam mana mereka pun dapat nikmat Ramadan dengan iman. Sebab tu ibu-ibu, walaupun bulan Ramadan, Nabi SAW tetap kalau ada panggilan jihad, Nabi akan siapkan sahabat untuk keluar berjihad jalan Allah. Pada 27, biasa kita dengar Ramadan berlaku perang Badar. Ada satu lagi perang yang berlaku di hujung hayat Nabi SAW sebelum Nabi wafat. Pada bulan Ramadan juga, Nabi siapkan 10,000 para sahabat bergerak meninggalkan bumi Madinah untuk menakluki kota Mekah. Sebab tu ibu-ibu dirahmati oleh Allah, saya biasa kalau buat jemaah umrah kalau di Mekah, saya suka buat ziarah tambahan. Ziarah tambahan yang saya buat ni tak wajib, siapa nak ikut jom, siapa tak mau ikut tak apa. Saya tak, sebab saya tahu sebahagian daripada jemaah dia risau nak tinggal Masjidil Haram. Dia nak tolakkan hari depan Kaabah. Dia ada waktu yang dia tak solat Kaabah tu dia rasa salah. Jadi saya tak paksa lah. Tapi saya akan buat trim untuk ziarah satu tempat yang nama dia Ma'abdah. Tempat tu nama dia Ma'abdah. Itu ialah tempat yang mana Nabi SAW bila masuk daripada Mekah, daripada Madinah ke Mekah, Nabi akan singgah ke situ, Nabi pacak bendera panji kemenangan antara Islam. Ketika Nabi balik pada haji, Nabi SAW sebelum daripada tawaf wada', Nabi pun berkemah kat situ. Kenapa? Di kawasan tu dibina sebuah masjid, nama masjid tu adalah Masjid Ijabah. Masjid Ijabah ni dibina di kawasan Ma'abdah yang dikatakan kawasan itulah Nabi kerap bertemu dengan Sayyidatina Khadijah pada awal-awal Nabi SAW hampir diberikan oleh Allah wahyu. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Inilah bulan yang Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Hudan linnas. Hari itu ialah hari yang Nabi SAW cukup gembira. Kenapa? Allah Ta'ala telah turunkan Quran. Telah bagi 5 ayat Quran kepada Nabi SAW. Walaupun kita dengar peristiwa yang memang Nabi SAW menggeletar balik pertama kali jumpa Jibril dalam keadaan Nabi SAW demam diselimut oleh Sayyidatina Khadijah. Allah Ta'ala biarkan Nabi bawa bulan sebab Allah turunkan ayat yang seterusnya. Tapi itulah permulaan cahaya pada bulan Ramadan. Takkan Allah turunkan Al-Quran hudan linnas, tujuannya untuk menjadi petunjuk untuk kita semua. Siapa yang belajar Quran, kata para ulama, dia sedang belajar macam mana cara nak hidup. Tapi siapa yang meninggalkan Quran, dia sedang meninggalkan cara hidupnya yang diridai oleh Allah Ta'ala. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Quran ialah penjelas untuk memperjelaskan kepada kita huda, petunjuk, wal furqan, dan juga fariq, pembeza. Daripada Quran kita tahu yang halal, yang haram, yang betul, yang tak betul, yang hak, yang batil. Ini Quran. Dan Allah firman apa? Faman syahida minkum asy-syahr falyasum. Siapa yang jumpa Ramadan, maka puasalah. Dan Allah Ta'ala
nak bagi tahu bahawa ya, walaupun kami suruh puasa, kami bukan nak bebankan hamba-hamba kami. Kami bukan nak bebankan siapa-siapa. Allah kata bahawa man kana maridan aw ala safarin, siapa yang sakit yang tak memungkinkan dia puasa ataupun dalam keadaan bersafar yang juga tak memungkinkan dia berpuasa, tak ada masalah, cukupkan juga. Puasa tu min ayyamil ukhar, nak buka tak ada masalah. Ganti pada hari-hari yang lain di luar daripada Ramadan nanti. Yuridullahu bikumul yusra, keinginan Allah ialah kemudahan ke atas kamu, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tak mau kamu susah. Allah tak mau kamu susah. Tapi cukupkan juga kata Allah Ta'ala bulan tu, litukabbirullah, supaya kamu membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas segala-gala petunjuk yang Allah Ta'ala telah bagi pada kamu. Yang akhir Allah kata, la'allakum tashkurun. Kami cuma nak kamu semua syukur daripada kami. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sebab tu Nabi bangun, kasih kita bangun tengah malam munajat. Lepas tu pernah ditanya oleh isteri Nabi, wahai Rasulullah, kamu ni orang yang ampunkan, Allah ampunkan dosa, tapi kenapa juga kamu bangun tengah malam saya bengkak-bengkak kaki kamu beribadat kepada Allah Ta'ala ni? Apa jawapan Nabi? Tidakkah patut, kata Nabi, aku menjadi orang yang bersyukur. Nabi SAW menunjukkan rasa syukur dengan apa? Dengan doa hidayah pada umat ni. Ada satu doa, kata para ulama, yang mana disebutkan juga dalam hadis yang Nabi ulang doa tu dalam solat Nabi. Selesai Nabi sambung doa tu pula dalam doa Nabi. Apa doa tu? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum, sungguhnya kalau kau seksa mereka, wahai Allah, fa innahum ibaduk, kita semua. Kata Nabi, mereka. Yang ni siapa? Kita semua mereka. Hamba engkau, wahai Allah. Wa in taghfir lahum, tapi kalau kau ampunkan dosa mereka, wahai Allah, innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau Tuhan yang Maha Agung, Allah Tuhan yang Maha Bijaksana. Nabi ulang doa ni dalam munajat malam Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Nabi tak risaukan diri Nabi. Nabi tahu Allah tak janji keselamatan kat atas Nabi. Tapi macam mana dengan umat ni? Sebab tu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini bulan Quran. Kita baca Quran kalau kita mampu, kita dah terdarus mungkin dekat masjid dengan grup kita, dengan kumpulan terdarus kita. Kita balik rumah baca juga seorang-seorang di rumah. Kita baca seorang-seorang di rumah. Tapi yang kat rumah kita tak payahlah speed up, laju sangat macam kita baca kat surau. Dekat surau tu tak ada masalah. Kita baca untuk sempurnakan khatam, kita dapat khatam sama-sama. Dan itu pun kita nak ambil satu perkara yang Nabi sebut dalam Sahih Bukhari. Disebut oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, pada setiap malam, pada malam-malam Ramadan, Jibril datang mengajarkan Quran kepada Nabi. Maknanya setiap malam Nabi bertadarus dengan Jibril alaihissalam. Jadi kita ambil berkat setiap malam untuk bertadarus dekat masjid dengan keluarga, tak ada masalah. Tapi saya nak ajak juga, ambil masa me time untuk kita baca Quran pelan-pelan dan kita baca terjemahan pelan-pelan, supaya setiap terjemahan tu kita tahu dan faham makna dia, dan insya-Allah yang ni akan menggoncangkan hati dan jiwa kita. Satu ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala letakkan, jadikan Ramadan ialah bulan Quran. Kalaulah ini bulan Ramadan, kita belum dapat lagi ikat hati kita dengan Quran, macam mana bulan-bulan lain untuk kita ikat hati dengan Quran? Ini dia bulan dia. Untuk kita ikhtiar 11 bulan kita dapat ikat hati kita dengan Quran. Sebab tu ibu-ibu dirahmati Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh baca Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Baca dengan tenang, baca dengan tertil. Baca dalam keadaan kita merasai keajaiban setiap daripada kalam Allah, firman Allah, dan kita kena tuju apa yang kita baca tu bukan untuk orang, untuk kita. Hatta disebut dalam hadis, Nabi duduk dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qurra'nya Nabi. Nabi kata, ya Abdullah, iqra' alayya. Ya Abdullah, baca Quran kat aku. Abdullah kata, ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzilu. Aku baca Quran kepada Tuhan, ya Rasulullah, sedangkan Al-Quran itu Allah turunkan kepada Tuhan. Maknanya Allah bin Mas'ud ni segan nak baca kat Nabi, sebab Nabi ialah orang yang mengajarkan wahyu kepada para sahabat. Nabi ialah orang mula-mula dengan wahyu daripada Jibril. Nabi kata, wahai Abdullah, iqra' alayya, bacakan, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku rindu nak dengar Al-Quran itu dibaca oleh selain daripada aku, bacalah. Kerana Nabi suruh juga Abdullah bin Mas'ud baca, maka dia telah baca. Faqara'tu suratul Nisa.
Kata Abdullah, aku telah baca surah An-Nisa hatta balagtu, sampai pada satu ayat Nabi kata dah berhenti. Dan kata Abdullah, faraitu ainai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahmilan. Aku tengok bergenar mengalir air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, Nabi tak nak dengar ke ayat tu. Dah, ayat tu ialah ayat yang Nabi lah orang pertama dengar pada Jibril. Nabi yang sampaikan kepada para sahabat. Nak beritahu macam mana Nabi menjiwai, Nabi merasakan kehadiran Allah dalam menyampaikan Quran. Ini yang menjadi masalah dia, kelemahan saya sendiri yang bercakap sama. Kita baca Quran dan kita tak rasa Allah tengah bercakap dengan kita. Kita tak rasa nasihat tu pada kita. Kita tak rasa apa perintah tu ke atas kita. Sebab tu menyempurnakan Quran selagi mana kita masih hidup ni. Jangan sampai ada ayat Quran ni kita tak sempurnakan sebelum kita mati. Jangan sampai ada ayat Quran yang masih kita tak setuju sebelum kita mati. Kita jadikan Quran ini sebagai satu bekal yang sungguh-sungguh sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan taufik untuk kita mengamalkan setiap daripada perintah Allah. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi menangis bila dengar bacaan Abdullah bin Mas'ud sampai pada ayat mana tu? Satu ayat disebut dalam riwayat, ayat tu yang menyebabkan Nabi bergoncang dan menangis. Pecah air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berguguran air mata Nabi. Apa dia? فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Bagaimana keadaan kamu nanti, wahai Muhammad? Setiap umat akan dibawa nanti di depan Allah Subhanahu wa taala, akan dibawakan saksi ke atas setiap umat. Setiap umat akan dibawakan saksi-saksi ke atas mereka, dan kamu wahai Muhammad akan jadi saksi untuk umat kamu. Ibu-ibu, segala susah payah ibu-ibu bangun tengah-tengah malam ni, tahan ngantuk, duduk dengan tazkirah. Mudah-mudahan ni akan jadi saksi di depan Nabi. Nabi jadi saksi dah ni mujahadah ni, ya Allah, ni umat aku ni mujahadah ni. Dia bangun nak dengar firman-Mu, dia bangun nak dengar nasihat agama. Ya Allah, tolonglah terima. Mudah-mudahan Nabi jadi pembela untuk segala susah payah amal kita. Sebab tu ibu saya yakin, ibu kita bangun dengan cinta. Bukan kerana terpaksa, kita bangun dengan cinta ni. Allah Subhanahu wa taala pasti akan datangkan kebaikan. Pasti Allah Subhanahu wa taala terima. Satu ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan senang nak buat hati yang tak terpaksa dalam amal ni. Sebab tu yang pertama sekali apa? Yang pertama sekali tips saya pesan kat Reza sini lah, saya pun susah juga ni, tengah usahakan juga untuk kita datangkan mudahnya Allah Taala bagi taufik untuk kita sempurnakan amal. Yang pertama kali kita banyak istighfar, taubat kepada Allah. Taubat ni benda yang cukup mahal. Taubat ni Allah Ta'ala faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Faqultu astaghfiru rabbahu innahu kana faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Beristighfarlah pada Tuhan kalian. Beristighfarlah pada Tuhan kalian. Dia sedang menanti untuk menyempurnakan, untuk sambut, untuk ampunkan segala dosa yang kalian minta untuk diampunkan. Apa dia natijah dia? Dalam surah Nuh Allah Ta'ala sebut apa natijah dia? Ayat nombor 10. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. 5 benda Allah Ta'ala akan bagi kesan daripada istighfar, kesan daripada kita minta ampun. Waktu bangun, ibu-ibu dirahmati Allah, kita hampas jadah kejap lagi sebelum lepas sahur ke, sebelum sahur ke, sempat kita buat 2 rakaat, kita angkat menangis. Hadirkan, bentangkan semua daripada Allah. Apa yang kita salah cakap, apa yang kita salah dengar, apa yang kita salah buat dalam hidup ni, bentangkan semua depan Allah. Allah Ta'ala Tuhan yang tahu kita banyak salah, kita banyak kelemahan, pasti Dia akan ampun dengan kita. Kita bentangkan semua depan Allah, kita cerita semua pada Allah. Allah Ta'ala bagi tahu natijah daripada istighfar daripada 5. Wa yumdidkum bi amwal. Kalau tak cukup harta, Allah tambah harta tu. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Yang pertama Allah sebut wa yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat. Kata mufassirin, makna dia ialah rahmat Allah Ta'ala turunkan bercurah-curah kepada kita kerana daripada istighfar tadi. Yang kedua, Allah tambah harta pada orang yang kurang harta. Yang ketiga, orang yang tak ada anak, Allah bagi anak. Ataupun orang yang dah ada anak, Allah akan islah anak-anak dia. Lepas tu kita minta maaf ibu-ibu sekalian, kita kadang-kadang ada anak 8 orang, 7 orang, mungkin semua macam kerja elok ya. Tapi lah kali tak ada siapa peduli kat kita. Tengok ada seorang anak nampak macam teruk mangkuk, minta maaf dah. Akhirnya dia yang jaga kita, akhirnya dia yang buat kebaikan akhir pada kita. Sebab tu kita jangan putus asa mana-mana anak kita, letakkan harapan pada mereka semua.
Jangan pilih kasih. Jangan kita kata anak ni bagus. Tak. Mereka anak kita. Mereka semua paling bagus untuk kita. Mereka yang terbaik ke atas kita. Sebab tu ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buat apa? Ni. Kita istighfar kepada Allah Taala. Akan kita ada anak, Allah bagi anak. Yang dah ada anak, Allah islahkan anak dia. Yamdidkum bi amwalin wa yaj'al lakum jannatin. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada kita kebun-kebun, tanam-tanam, tempat-tempat yang akan mengembirakan, menenangkan hati kita. Wa yaj'al lakum anhara. Allah akan jadikan air sungai mengalir di bawah dia. Keadaan syurga yang menenangkan jiwa ialah sungai-sungai yang akan mengalir di dalam tu. Allah selalu sebut. Kalau Allah sebut syurga, yang mesti Allah Subhanahu Wa Taala akan sebut tajri min tahtiha al-anhar. Tajri min tahtiha al-anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita kalau bina rumah, kalau orang kaya lah, ibu sekalian buat rumah, dia buat bunyi air pam, apa nama bunyi macam air, buat kolam bunyi, duduk tenang bunyi air. Dan ibu dirahmati Allah, bahkan syurga ialah tempat ketenangan sampai bila-bila. Dunia ni bukan apa pun, dunia ni tempat ujian. Kalau Allah Ta'ala hadirkan ujian pada kita, syukur. Kita minta maaf ni. Syukur kepada nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi biasa. Mensyukuri kenikmatan yang Allah Ta'ala bagi biasa. Tapi mensyukuri musibah yang Allah bagi itu luar biasa. Syukur pula musibah. Allah SWT ajar kita, alladzina idza asabathum musibah, apabila dikenakan kepada kita musibah, qalu, maka katalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah kita datang, kepada Allah kita balik. Sebab tu ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam kita melalui Ramadan ni, kita cubalah dapatkan sifat Ramadan Nabi. Sifat Ramadan Nabi. Apa dia? Kata Allah bin Abbas, ajwadan nas. Kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Nabi lawan paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bahkan kedermawanan Nabi memuncak bila masuk Ramadan. Jadi ibu-ibu ni dalam bulan Ramadan ni kita banyak sedekah, banyak infak, cari lumba-lumba. Kita bagi, kita keluarkan duit kita. Jangan risau, yang kita bagi itu sebenarnya akan jadi asbab kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Saya hari itu ada kuliah dekat satu tempat di madrasah di Melawati. Jadi habis daripada kuliah tu, ustaz dia mengajar tu pun iklan, bagi tahu yang slot untuk iftar tak cukup lagi, banyak sangat lompong lagi. Jadi saya ada kawan yang pergi haji dengan saya tahun lepas. Dia ni tanya saya, ada tak ustaz mana-mana madrasah slot iftar. Saya beritahu lah madrasah kami pula penuh dah. Dah penuh dah slot iftar. Mak ayah dah isi penuh dah, tak ada dah. Dan saya pun masa tu tak ceramah lagi dekat Melawati tu. Bila saya ceramah tu dapat tahu yang banyak slot kosong. Saya tanya, ustaz ada poster ke apa ke bagi kat saya? Mungkin ada kawan-kawan saya nak info untuk iftar. Dia pun bagi. Sehari punya slot RM2,500. Sehari punya slot RM2,500. Dan apa yang sebut, saya pun forward kat kawan saya tadi lah yang haji tu. Saya forward je kat dia. Masya Allah. Tak sampai 2 minit dia reply. Bukan reply apa? Reply receipt. Dah baik lah. Dia kata, ustaz, jangan beritahu siapa yang ni. Ustaz beritahu dah ada orang tajar RM25,000 untuk 10 slot. Allahu Akbar. Langsung tak fikir. Untuk buat baik ni. Seperti mana Nabi SAW, ajwadu ma bil khair. Nabi SAW ajwadu bil khair min ar-rihal mursalah. Bahkan Nabi bila masuk Ramadan, Nabi punya sifat infak ni macam angin yang berhembus, kata Abdullah bin Abbas. Nabi nak bagi. Dan asbab daripada kedermawanan inilah kadang-kadang Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita. Saya minta maaf. Kita kadang-kadang ada dosa yang kita buat, yang kita tak sungguh-sungguh sangat pun nak minta ampun kepada Allah. Tapi hanya dengan asbab Allah bagi ujian, baru layak diampunkan dosa tu. Hanya kerana sebab ujian tu, baru layak diampunkan dosa tu. Sebab tu Allah Ta'ala bagi ujian. Pada ibu-ibu sekalian, bila ujian datang, apa saja ujian datang, yang menggoncangkan hati kita, maka banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bersyukur kepada Allah. Bukan senang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah Tuhan yang sentiasa serius nak ampunkan dosa kita. Walaupun kita minta ampun tak serius pun kadang-kadang. Kita doa minta ampun tak apa nak serius pun. Tapi Allah Ta'ala nak ampunkan dosa tu. Apa yang Allah hantar ujian. Satu ujian habis, satu ujian. Kadang-kadang ujian kesabaran kita kena anak-anak ni nak macam ni, ni suara macam ni, ni suara macam ni. Kerana kesabaran kita melalui apa yang sedang berlaku ni, mungkin yang tu asbab Allah ampunkan dosa kita, tingkat darjat kita. Di akhirat nanti kita berada bersama para awliya Allah. Apa yang Allah firman dalam surah Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah
bahawa wali-wali Allah la yakhafu alaihim wala hum yahzanun. Tak ada sikit pun ketakutan dalam hati-hati mereka dan sikit pun tak ada kesedihan pada mereka. Alladzina amanu, orang yang mana mereka ialah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan juga mereka ialah orang yang sentiasa menjaga takwa mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah, untuk mereka khabar gembira di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Khabar gembira, Allah kata, dunia pun khabar gembira, akhirat pun khabar gembira. Ujian ni nampak tak habis pun, nampak sabar dah, syukur tapi tak selesai pun ujian. Tak, kita selalu salah faham dengan Allah Ta'ala. Makna selesai ujian tu bukan makna kita skip takdir. Bukan kita skip takdir. Takdir takkan skip, kita takkan boleh skip takdir. Kalau satu ujian tu dah ditetapkan untuk kita, untuk berlaku benda tu kat atas kita, benda tu mesti jadi kat atas kita. Benda tu takkan dapat dielak oleh kita. Benda tu mesti berlaku pada kita. Kalaulah itu takdir yang akan menimpa kita, accident yang Allah tulis, kita mesti berlaku, mesti jadi accident tu. Tetapi bila kita hubungkan hati dengan Allah, kita banyak bersedekah, kita banyak beristighfar minta ampun, walaupun kita sedang melalui ujian tu, yang paling mahal ialah waja'ala ghinahu fi qalbih. Allah masukkan kekayaan dalam hati dia. Walaupun ujian tu belum selesai, hati dia tenang dan bahagia. Sebab tu Allah kata wali-wali Allah tu siapa dia? Orang yang tak ada sikit pun ketakutan dan sikit pun tak ada kesedihan dalam hati dia. Orang-orang yang macam ni, Allah Ta'ala kata khabar gembira untuk mereka dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Dan sikit pun kata Allah, la tabdila li kalimatillah. Allah tak akan ubah janji dia. Allah tak ubah janji dia. Itulah janjinya tetap daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dia. Kekuatan. Dan Allah Ta'ala tegur Nabi. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi, la yahdunka qawluhum. Jangan engkau sedih dengan perkataan mereka, perbuatan mereka, wahai Muhammad. Memanglah dunia ni kita takkan dapat sukakan semua orang. Walaupun kita buat baik pada semua orang, kita takkan dapat untuk sukakan semua orang. Mesti ada yang tak puas hati, mesti ada yang benci. Sebab tu masuk Ramadan ni kita buangkan sifat kita. Biar kalau ada orang benci kat kita cakap baik pasal dia. Kalau ada orang tak puas hati dengan kita mula bentuk cinta kita kepada dia. Sebab tu masuknya Ramadan, kita nak kena buang hiqdan ni, dendam kepada semua orang Islam. Jangan benci siapa-siapa, jangan dendam kat siapa-siapa. Perasaan ni akan menjadi asbab kita akan mudah untuk bangun dan bermunajat kepada Allah. Hati kita akan terikat dengan Allah. Orang yang macam ni yang akan mudah untuk bangun tengah malam untuk menggamit cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah kejutkan kita bangun tengah malam, dia kalau orang lain tidur, maknanya itu cinta Allah pada kita. Sebab tu dalam Fadilat Amal, Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi ada bawa satu kisah pada awal bab berkenaan dengan satu orang wanita hamba kepada satu orang sahabat Nabi. Hamba tu bangun, hamba perempuan tu, Dariah tu, dia bangun dan dia doa tengah malam. Dan sahabat tadi lalu dengar pula hamba dia doa. Apa dia doa hamba dia? Hamba dia doa, ya Allah, demi cintamu kepadaku, demi cintamu kepadaku. Terus dia tegur. Dia kata, kamu apa doa macam ni? Kenapa kamu kata demi cinta Allah kepada kamu? Sebab kamu kata demi cinta kamu kepada Allah. Hamba tadi Jariah tadi kata, dah, kamu silap. Apa yang aku cakap tadi, apa yang aku doa tadi tak salah. Kerana memang demi cinta Allah kepadaku yang telah membangunkan aku dikala Allah membiarkan kamu tidur. Kerana cinta Allah, Allah bangunkan kita. Allah pilih kita untuk bermunajat, menangis pada dia. Sebab tu tangisan ni penting, tuan-tuan, ibu-ibu dirahmati Allah, khususnya masih kita hidup di dunia ni. Bukan lama dah, sikit lagi ibu-ibu sekalian. Tak lama lagi, 100 tahun lepas kita semua tak ada atas dunia ni. 100 tahun akan datang pun kita semua dah mati tinggalkan dunia ni. Maknanya kehidupan kita sangat sementara. Kita dah nak mati dah, sikit je lagi. Ramadan akan berlalu, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ramadan akan habis dan kita cuma tak tahu kita habis dulu ke Ramadan habis dulu. Tapi yang pasti di antara Ramadan dan kita pasti akan habis. Sebab tu kita ambillah manfaat dalam Ramadan seperti mana kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada malam berlalu daripada malam Nabi dengan Quran. Kebiasaan Nabi, sehingga tak ada malam Nabi berlalu dengan doa. Dua doa yang paling penting. Kita jangan tinggal dalam doa-doa kita. Saya minta maaf ibu sekalian. Kita selalu sibuk dengan doa
untuk dosa kita saja. Kadang-kadang kita sibuk untuk hal ni keluarga kecil kita saja. Kita luaskan doa tu. Malam ni kita angkat tangan kita doa. Ibu-ibu kalau mampu kita sambung doa Nabi kita. Apa doa tu? Allahumma hdi ummati. Allahumma hdi ummati. Allah tolonglah bagi hidayah pada umat aku. Kalau kita tahu nama orang Cina, saudara kawan-kawan kita Cina, India, jiran-jiran sebelah sebut nama mereka. Ya Allah, bagi hidayah kat David tu. Dia baik sangat, akhlak dia kadang-kadang lebih baik daripada aku, ya Allah. Cuma dia tak kenal engkau ya. Kalau dia mati, tak sempat beriman pada engkau, neraka untuk dia. Apa yang aku nak jawab kat Nabi nanti? Sedangkan kalau Nabi SAW masih hidup, pasti Nabi akan buat. Nabi akan berdakwah. Nabi akan jadi asbab sehingga mereka semua kenal kau. Hari ni aku hidup di kalangan mereka. Aku hidup di celah-celah mereka. Ya Allah, berapa ramai orang telah mati tak beriman kepada Allah. Sebab tu ibu-ibu sekalian, angkat tangan doa hidayah untuk umat ni. Angkat tangan doa hidayah untuk umat ni. Dan minta Allah ampun kepada dosa umat ni. Kesian. Ada orang yang bangun tengah malam juga Ramadan tapi minum arak. Ada orang yang bangun juga tengah malam Ramadan tapi berzina. Ada juga orang yang bangun tengah malam Ramadan pergi kelab-kelab malam menari. Ada orang bangun juga malam tengah Ramadan tapi kesibukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Angkat tangan, Allahumma ighfir lil ummati. Allahumma ighfir lil ummati Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Ya Allah, tolonglah ampun dosa umat Muhammad. Tolonglah ampun dosa umat Muhammad. Ampunkan dosa umat Muhammad. Anak-anak kita sebut nama seorang. Kalau ingat nama jiran kita sebut nama seorang. Ada orang kata, Ustaz, saya bangun malam dah tak tahu nak doa apa. Tak tahu nak doa apa. Kenapa kita tak tahu nak doa apa? Sebab kita tak ada kerisauan apa. Bila kita ada kerisauan macam Nabi. Nabi doa sepanjang-panjang malam dengan tangisan. Dan para sahabat pun ikut jejak yang sama. Mereka doa menangis dengan tangisan. Sebab tu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita doa, kita bangun, bukan hanya doa dosa kita, tapi doa keampunan untuk dosa semua orang Islam. Bukan hanya doa untuk kebaikan keluarga kita, doa untuk Allah Ta'ala bagi hidayah pada semua orang bukan Islam. Kesian. Kita dah melalui Ramadan, tetapi ada di kalangan orang-orang belum Islam lagi di celah-celah kita. Kalau kita mati, ibu-ibu sekalian, saya minta maaf saja nak buka minda sikit pada malam ni supaya kita ada kerisauan untuk kita munajat pada malam ni, kita doa pada malam ni. Lepas ni mungkin nak buat 2 rakaat sebelum sahur dan sebagainya. Paling kurang kita cuba tambah doa kita. Saya cuma nak bawa kerisauan ni untuk buka minda kita semua. Termasuklah minda saya bercakap ni. Kadang kurang cakap benda ni, dia jadi kurang risau. Ibu-ibu sekalian yang hidup dengan kita di saat dan ketika ni seluruh dunia sekitar 8 bilion manusia. Jumlah manusia yang sedang hidup dengan kita di saat dan ketika ni sekitar 8 bilion orang. 8 bilion yang sedang hidup ni, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hanya sekitar 2 bilion yang beriman pada Allah. 2 bilion beriman. Maknanya 6 bilion ni kafir. 6 bilion ni tak beriman. 6 bilion ni tak kenal Tuhan mereka. Mereka menjunjung langit Allah. Mereka berjalan di atas muka bumi Allah. Tetapi sekalipun mereka tak pernah sujud dan menyebut nama Allah. Ibu-ibu, saya cuma nak beritahu, kalaulah Allah buat keputusan malam ni kiamat. Kalau Allah buat keputusan hari ni kiamat. 6 bilion manusia. 6 bilion manusia tak kenal Allah ni, semua akan masuk neraka. Semua akan masuk neraka. Agak-agak macam mana perasaan Nabi kita? Agak macam mana perasaan Nabi kita? Paling kurang ibu kita bangun, kita angkat tangan. Ya Allah, tolonglah bagi hidayah pada semua umat Nabi Muhammad. Allahumma hdi ummat Muhammad. Allahumma hdi ummat Muhammad. Allahumma hdi ummat Muhammad. Ya Allah, bagi hidayah pada umat Muhammad. Ya Allah, bagi hidayah pada umat Muhammad. Ya Allah, bagi hidayah pada umat Muhammad. Doa hidayah untuk setiap orang bukan Islam. Doa hidayah untuk setiap orang bukan Islam. Kita tambah benda ni dalam doa kita lepas ni. Kita jangan hanya doa untuk diri kita, doa untuk umat. Jadikan doa kita macam doa Nabi. Jadikan malam-malam kita macam malam kekasih kita. Malam kekasih Allah Subhanahu Wa Taala ialah malam-malam yang berlalu dalam keadaan apa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ibadur rahman. Siapa dia ibadur rahman? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka berjalan di atas muka bumi Allah. Mereka berjalan dalam keadaan rendah hati mereka. Mereka tak rasa mereka lagi baik pada siapa-siapa. Mereka tak rasa mereka lagi mulia, lagi hebat pada siapa-siapa. Wa idza khatabahumul jahilun. Apabila mereka disapa oleh orang yang jahil, orang yang nak keburukan, orang yang tak puas hati, qalu salama. Mereka kata sejahtera. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Dan Allah ceritakan macam mana malam-malam mereka. Siang dengan akhlak, siang dengan buat baik, siang dengan merendahkan diri.
malam-malam mereka qiyam, malam-malam mereka sujud, mereka menangis di depan Tuhan mereka. Mereka berdoa, Rabbana kshif 'anna al-'adhab. Ya Allah, tolonglah, jauhkanlah kami daripada azab. Jauhkanlah kami daripada azab, yakni api neraka yang akan menghancurkan kita semua. Sebab tu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi dah nampak neraka, Nabi dah tengok neraka. Allah dah tunjukkan Nabi neraka. Sebab tu Nabi SAW begitu risaukan ada di kalangan kita yang tergelincir di tepi-tepi neraka. Sebab tu Nabi sungguh-sungguh doa. Nabi sungguh-sungguh minta, saya dan tuan-tuan semua, kita semua tak pernah nampak neraka. Kita tak pernah tengok neraka. Kita cuma dengar-dengar neraka. Kita baca-baca tentang neraka. Kita tahu ada neraka. Cuma kita kurang risau pasal neraka. Kita kurang risau pasal neraka. Ibu-ibu kita tengok anak-anak Palestin makan potato, makan makanan kutip atas tanah, pun kita sedih. Anak-anak Palestin yang mati dibunuh berkecai, pun kita sedih. Ibu-ibu berkecai anak-anak Palestin mati dia, insya-Allah masuk syurga dah. Ibu-ibu, macam mana dengan orang kafir yang mati? Maka neraka sampai bila-bila, tak ada kesudahan melainkan abadan dalam neraka. Jadi sebenarnya siapa yang paling patut kita kesian ni? Apakah kita memang kita kesian kepada saudara-saudara kita yang telah diuji oleh Allah dengan kematian di bom? Ya, kita kesian, tapi akhiran mereka syurga. Tapi yang kita lupa nak kesian ialah orang yang ada dekat kita, orang Cina, orang India, orang belum Islam ni. Mereka mati tak kenal Allah, mereka mati tak sujud pada Allah, mereka mati dalam keadaan mereka tak tahu siapa dia Allah, neraka sampai bila-bila ni. Ini yang menjadi kerisauan Nabi, ini yang menyebabkan Nabi menangis, ini yang Nabi SAW telah sampaikan pada sahabat. Sebab tu Sayyidatuna Sumayyah binti Khayyat, saya nak tutup malam ni dengan sebuah kisah yang kita semua dah tahu dah, yang kita semua dah ulang-ulang lah ibu-ibu. Kalau pi umrah, biasanya kalau dengan saya, antara tempat yang saya mesti wajib, suka ke tak suka ke, penat ke tak penat, saya nak semua ikut saya pergi. Mana? Ziarah makam Sayyidatuna Sumayyah binti Khayyat, ziarah makam Siti Sumayyah. Ibu sekalian, yang pi umrah, yang dah pi umrah, yang nak pi umrah, ingat, take note ni, take note. Ziarah makam Sayyidatuna Sumayyah, itulah orang yang pertama syahid di jalan Allah di kalangan umat Muhammad ni. Bukan orang lelaki, orang perempuan. Dia masuk Islam di bawah kerisauan anak dia Ammar. Ammar ni anak yang merdeka. Sumayyah bukan hamba lagi dah. Sumayyah dimerdekakan, dinikahkan dengan Yasir. Kemudian dapat anak Ammar. Ammar masuk Islam. Ammar balik rumah. Akhirnya Ammar tidak, sebab mak ayah dia beriman pada Allah. Bawa jumpa Nabi, ucap syahadah depan Nabi. Iman mula mekar dalam hati Sayyidatuna Sumayyah. Tak lama iman dia, Abu Jahal ambush rumah mereka, tangkap mereka, seksa mereka, tanam Sumayyah dalam tanah dengan baju besi. Hanya nampak kepala je, Yasir dibenam dalam air. Hanya dikatakan keluar daripada iman, dipukul, dicimeti. Hanya kerana iman, hanya nak mempertahankan agama yang ada dalam hati. Ammar tengok mak dia kena seksa. Ammar tak tahan dah. Ammar kata, mak, bagi tahu je, cakap je apa yang mereka suruh tadi, mak. Cakap je apa yang mereka suruh. Tuan-tuan, betapa Sayyidatuna Sumayyah bila Khayyat kata, wahai Ammar, aku tak sangka iman kau nipis macam ni. Macam ni punya semangat, macam ni punya mak. Ujung dah nak kena bunuh dah, bagi dakwah lagi kat anak. Tahankan iman tu, tahankan iman tu. Dan akhirnya dia ditombak oleh Abu Jahal dan gugur darah dia di atas muka bumi Mekah Al-Mukarramah. Ini yang menggoncangkan hati dan iman kita semua. Suatu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita taklah diuji teruk macam Sumayyah radhiyallahu anha. Kerana darah tu, ibu-ibu semua kita kenal sampai Allah malam ni. Kerana darah yang mengalir itulah hari ni kita dapat bangun dan bermunajat kepada Allah. Hanya kerana darah yang mengalir itu hari ni kita dapat buat majlis pada malam ni. Kita dapat kenal sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana darah yang pernah mengalir di badan-badan mereka. Sebab tu kita takkan mampu nak balas jasa mereka. Sebab tu kalau kita boleh, kita bangun dan kita angkat tangan dan kita doa hidayah untuk umat ni. Kita sambung doa kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi SAW tak berhenti doa dan kebaikan dan hidayah untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima majlis kita. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah dengan majlis macam ni. Ibu-ibu, insyaAllah ramai ni bangun tengah malam. Lepas ni kita bangun lagi, ada lagi setengah ramai asatizah, ustaz-ustaz kita, ustazah-ustazah kita yang terbagi pengisian. Bangunlah, ambillah nasihat-nasihat dan mutiara-mutiara ilmu supaya jadi bekal untuk kita melangkah akhirnya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, insya-Allah. Sebelum tutup, insya-Allah saya cuma nak bagi tahu, insya-Allah saya akan bawa jemaah untuk tunaikan umrah pada bulan 4 ni. Syawal 24 bulan 4 sebelum haji. Jadi ibu-ibu yang ada dalam grup ni, siapa yang ada niat nak pergi umrah, insya-Allah
24 bulan 4 insya-Allah saya akan bertolak buat jemaah. Kami buat iklan lewat juga. Jadi ada sekitar baru sekali yang daftar baru 11 orang. Jadi pakej tu pun tak adalah mahal mana. Pakej tu 6,990. Pakej 6,990. InsyaAllah siapa-siapa yang ada keinginan nak pergi umrah untuk bulan Syawal lepas raya ni. Saya tak ingat raya ke berapa. 24 bulan 4 lah kita raya, mungkin 11 hari bulan. So lebih kurang 2 minggu kot lepas tu. 2 minggu lepas tu kita akan terbang lah insya-Allah. Kalau ibu-ibu ada rasa berniat nak tunaikan umrah sebelum haji ni, insya-Allah saya alu-alukan lah. Nanti boleh dapat nombor saya daripada email ke macam mana, saya akan forward apa benda cerita dalam package tu, dan apa cerita tempat-tempat yang kita yang saya sebut tadi, Makam Sumayyah dan tempat-tempat sirah. Cuma kelebihan saya ni ni lah sikit apa nama, mental dan fizikal sikit lah. 6,990. 6990. InsyaAllah, dan kalau siapa minat apa nanti saya akan hantar poster dan sebagainya. Bolehlah tengok kat situ nanti. InsyaAllah apa benda yang kita bagi, apa benda kita tak bagi. Sebab saja yang kita buat package yang murah macam ni, paling kurang dapat lah ibu-ibu sekalian bawa ramai-ramai sikit ahli keluarga untuk sertai insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati majlis kita pada malam ni menjadi asbab kebaikan, hidayah, dan kita bangun saat lagi kita boleh menangis, dan kita boleh doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati dan kerisauan seperti dengan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, yakni baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan katsiran tayyiban mubarakan fi. Saya mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya. Sungguh yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik pun daripada Allah, tapi kerana dosa dan kelemahan saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala terima majlis kita pada malam ni. Saya serahkan balik kepada admin kita insya-Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Masya-Allah, masya-Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Penuh pengisian munajat kita pada pagi ini. Moga kita dapat mengambil ibrah dan juga berbekas di hati kita dengan apa yang Ustaz syarahkan pada pagi ini. Masya-Allah. Kerana cinta Allah, Allah bangunkan kita pada pagi ini. Masya-Allah, bersyukur kita. Dosa menjadikan sebab kita tidak mampu untuk bangun malam. Jadi bersyukurlah kita kerana kita mampu untuk bangun pada pagi ini dan Allah memilih kita duduk di dalam halaqah ilmu ini, masya-Allah. Ya, yang membuatkan saya rasa macam ya Allah, dua doa yang Ustaz cakap tadi. Ya Allah Tuhan Muhammad, ampunkan kami umat Muhammad. Ya Allah Tuhan Muhammad, ampunkan kami umat Muhammad. Ya Allah Tuhan Muhammad, ampunkan kami umat Muhammad. Syukur, alhamdulillah, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan munajat sahur kita pada pagi ini, masya-Allah. Ustaz, saya buat bahan sedikit untuk kuliah seterusnya. Satu hari satu juzuk bersama dengan asatizah pada pukul 2.15 petang. Sebelum itu kita ada kuliah duha pada pukul 7 pagi hingga 8 pagi. Hari ini bersama dengan Ustaz Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh, kitab Hikam Jawi dengan misi pengabdian diri gerbang akhir 10. InsyaAllah pada pukul 7 pagi sebentar lagi, dan juga pada pukul 2.15 petang satu hari satu juzuk bersama asatizah. Hari ini bersama dengan Ustazah Habibah binti Abdul Hamid dikenal sebagai Cik B, dan juga munajat sahur kita pada esok hari bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dengan tajuk Ramadan Peluang Beribadah. Jadi saya mewakili Gema Nur Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang munajat sahur pada pagi ini terdapat sebarang kekurangan, kesilapan, kekhilafan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemah itu daripada kami sendiri. Terima kasih Ustaz kerana sudi menerima jemputan daripada Gema Nur Iman untuk bermunajat pada pagi ini. Mudah-mudahan Ustaz dapat berkuliah lagi bersama dengan Gema Nur Iman, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi saya mohon Ustaz tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As dan juga doa. Mudah-mudahan Ustaz, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.